Udah tak jumpa letak mana. Tak apa. Yang penting dengar, insya-Allah dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia seseorang itu akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang yang lain lebih hina daripadanya. Mana kata pengarang, sombong ni adalah dia melihat orang lain hina dan dia memandang dirinya mulia. Itu ta'rifan, definisi sombong. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Sombong, angkuh, satu sifat yang dicela ataupun sifat mazmumah yang bersarang dalam hati, dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Mana maksiat yang tersembunyi yang ada dalam hati yang tidak nampak. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Mana Allah Subhanahu Wa Taala mencerca orang yang angkuh, bahawasanya seburuk-buruk tempat yang dia akan duduk adalah api neraka Jahannam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah rahimakumullah, di dalam pembelajaran Islam ni, dia ada ibadat ataupun taat zahir dan dia ada taat batin. Pembelajaran zahir dan pembelajaran batin. Batin ni yang tersembunyi. Maka ulama dia mengambil faham manakah antara kedua pembelajaran ini yang lebih baik dipelajari. Maka berpendapat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia, dan juga di dalam karangan Syekh Abdul Samad Al-Fanimban, iaitu kitab Sayrus Salikin yang menterjemahkan kitab iaitu Lubabul Ihya, Mukhtasar Ihya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahawasanya ilmu tasawuf itu, ilmu batin itu, pelajaran batin itu, pelajaran membersihkan dalaman itu adalah terlebih utama berbanding pelajaran zahir. Bukan kata pelajaran zahir ni tak perlu dibelajar. Dia belajar, tapi yang paling utama adalah batin. Bukan kata pelajaran zahir tak perlu. Apa tu pelajaran zahir? Yang kita belajar daripada ilmu syariat Islam. Hukum hakam zahir seperti solat, puasa, haji, zakat, jenayah, semua tu, menikah, itu semua adalah zahir. Bila dipelajari benda tu bagus, dia dapat membantu mendegakkan agama Islam, betul. Tetapi jikalau ibadah tanpa ada keikhlasan, maka ibadah zahir yang kita buat tu hakikatnya ditolak. Sebab tu ibadah batin ini lebih perlu diutamakan. Kalau kita nak bezakan, kalau kita lah tak perlu pun, dua-dua belajar.
Cuma nak bagi perhatian yang mana? Ilmu yang batin tu. Kerana masyarakat kita apabila dia belajar ilmu zahir, ilmu fiqh, dia akan masyhur. Orang akan sebut nama dia. Tapi kemasyhuran itulah apabila tersedik dalam hati dia, dia berasa gah dalam hati dia, dia berasa ada sesuatu yang menyebabkan dia rasa dalam diri dia lebih baik daripada orang dan orang lain lebih buruk pada dia, itulah dia telah terkena penyakit hati. Sedang dia tak tahu, dan perkara ini dia tersembunyi, hanya tuan badan yang tahu. Orang lain tak tahu. Ayah-ayah tak tahu apa yang ada dalam hati saya tak tahu apa yang ada dalam hati ayah-ayah semua. Jadi benda yang tersembunyi ini adalah kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tahu kita ni berpenyakit, seperti mana kita berpenyakit zahir, kita cari ubat, begitulah bila batin kita sakit, kita perlu cari ubat. Ubat dia apa? Ilmu. Jadi pada malam ni pembelajaran yang ke-8 adalah membesarkan diri. Sifat-sifat yang perlu dibuang di dalam hati, yang perlu dipinggirkan daripada hati, diselesaikan daripada hati adalah sombong. Antaranya sifat bakhil kita dah cerita. Sifat cintakan dunia kita dah cerita. Sifat sukakan kemegahan, kemasyhuran kita dah cerita. Jadi semua tu penyakit hati yang perlu diubati. Maka Allah cerca orang yang bersifat dengan sombong. Okey. Kemudian kata pengarang lagi. Jadi faham ni, ibadat zahir dengan ibadat batin tu dia perlu selari. Makna kita bila contohlah paling mudah kita buat ibadat yang biasa kita buat selalu hari-hari solat. Baik, ada orang yang solat Allah cerca dia. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang bersolat pun Allah cerca akan masuk neraka seperti mana orang yang sengaja keluarkan waktu dia, tak solat di dalam waktu yang ditetapkan, dan orang yura'un yang riak dengan solat dia. Dan ini adalah sifat-sifat mazmumah. Bukan kata solat saja, benda apa kiaskan pada yang lain, ibadat-ibadat yang lain. Jadi itu penyakit riak tu, yang dapat rasa riak tu kita. Orang lain tak dapat tahu pun, kita. Jadi kita yang terlebih utama untuk membersihkan dia. Baik, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia Rasulullah akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Hadis ni hadis qudsi orang panggil. Mana Rasulullah riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Hadis ni riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Maksud dia, Allah berfirman, ketinggian itu, kibriya, kesombongan itu, kibriya, ketinggian itu, selendangku. Makna Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan, umpamakan kesombongan itu, ketinggian itu adalah seumpama selendang yang ada. Selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai zahir pening kepala. Mana ibarat sahaja. Majas ni, dia ada majas, kiasan. Bukan betul pun. Bukan pakai hakikatnya macam saya pakai selendang ni. Takkan Allah pakai selendang macam saya. Ni kiasan. Mana Allah kata ketinggian itu, kesombongan itu adalah selendangku, dan kebesaran itu kainku. Kain plekat tu, kain izar, bahasa Arab izar, kain plekat yang kita pakai tu. Maka barang siapa daripada kalangan manusia mencabut dan merebut
ia sifat kibriya dan juga sifat azamah itu, merebut ia akan daku, akan satu daripada keduanya, nescaya aku campak akan dia ke dalam api neraka Jahannam, dan tiada aku peduli. Maknanya hadis kursi ni nak menceritakan sifat kesombongan hanya boleh ada pada Allah. Sifat kebesaran hanya boleh ada pada Allah. Manusia sedetik pun tak boleh ada, sekelumit pun tak boleh ada dalam hati aku sombong. Apa ni? Aku lebih hebat, daripada definisi yang tadi yang depan kita baca, bahawasanya sombong ini adalah dia merasa diri dia lebih mulia pada orang lain dan orang lain hina daripada dia. Itulah sombong. Itu takrifan sombong. Jadi dalam hati kita ni pernah ada rasa macam tu tak? Kalau ada, berarti kita ni sombong. Bila kita sombong, kita telah merebut satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kibriya Allah. Allah kata, siapa yang merebut salah satu daripada dua sifat Allah, iaitu sifat kebesaran dan sifat azamah, ketinggian itu, maka aku campak dia dalam api neraka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Iblis, dia dimasukkan dalam api neraka dan dijanjikan neraka khalidina fiha, kekal dia dan juga a'wanuhu, penolong-penolong dia dengan syaitan itu akan duduk kekal dalam api neraka. Disebabkan apa? Disebabkan dia sombong terhadap Nabi Adam. Ya iblis, ma mana'aka an tasjud. Wahai iblis, kenapa engkau tak nak bersujud? Apa yang menegah engkau daripada bersujud kepada Adam? Maka iblis kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau jadikan dia daripada tanah dan engkau jadikan aku daripada api. Mana boleh? Tanah tu kau ambil daripada campuran tanah yang ada di muka bumi dengan pelbagai jenis tanah dan berbau busuk. Aku ni dicipta daripada api, mulia, menurut sangkaan iblis. Maka disebabkan itulah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita ni, kalau ada sifat sombong ni, dia seumpama macam iblis. Dalam tak sedar lah, dalam tak sedar kita dah serupa macam iblis, dan Allah kata aku tak peduli, nak masuk campak dia dalam api neraka. Jadi tuan-tuan, masih ada peluang lagi. Alhamdulillah Allah bagi kita duduk dalam majlis ni. Saya pun bila bercakap ni, peringatan khusus buat diri saya dan juga peringatan umum buat ibu-ibu ayah-ayah, supaya jangan ada sedikit pun sifat kibriya dalam hati. Nabi dia tak pernah ada sifat kibriya. Sebab tu daripada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia disucikan dengan air zam-zam hati dia. Dibelah sewaktu umur dia berapa tahun, duduk dengan Bani Sa'idah. Bani Sa'idah yang dibeli oleh siapa? Iaitu Halimah As-Sa'diyah. Didatangi malaikat sewaktu dia bermain dengan kanak-kanak yang lain, dibelah dadanya, disucikan, buang sifat kekotoran. Selepas pada tu, sebelum naik Isra' Mi'raj pun dicuci lagi hatinya. Kita ni nak cuci dengan apa? Malaikat datang tak ada nak belah hati kita. Dia kata kotor tu lebih kotor lagi pada karat. Sebab tu dalam hadis yang lain, bila kita buat satu dosa, dititikkan titik hitam dalam hati. Berapa banyak maksiat kita buat. Dan sifat sombong ni adalah sebagai satu maksiat. Belum kira riak, belum suka kepada pujian, belum kita tengok lagi bahawa kita ni bakhil, sombong, menghina orang, dengki. Itu semua sifat-sifat mazmumah yang menitikkan titik hitam dalam hati kita, sehingga tertutup cahaya makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cermin ni kalau dia hitam, tak, cermin hitam ni cahaya peratus masuk tu macam mana? Kurang. Kereta saya tinted dia gelap, depan belakang. Side tinted saya tu, cermin saya tu gelap. Orang nak tengok
Sura muka macam tu pun tak nampak. Punyalah gelap, nak masuk cahaya tak boleh. Kalau malam meraba saya nak tengok tepi, tak nampak. Malam lagi gelap, siang pun dah gelap. Hati pun kalau macam tu, kalau gelap, kalau lagi tertutup, nak dapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala lagi tak boleh. Sebab tu Allah sifatkan sifat orang Yahudi ni, tuan-tuan, bahawasanya diri mereka ni, hati dia dah tertutup. Allah kata apa? Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya batu-batu pun boleh pecah mengeluarkan air. Tapi hati manusia ni bila dia kerah, nak terima cahaya petunjuk pun tak boleh. Datanglah mukjizat dari mana pun, kalau dah hati tertutup, cakap macam mana tak mau terima. Jangan kita biarkan hati kita ni duk berselemuh dengan titik-titik hitam. Baik. Kemudian kata pengarang, bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Mana kibriya ni, sombong ni, dia merasa diri dia mulia daripada orang lain. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia. Keadaan sesuatu pada dirinya mulia lagi, mulia lagi sempurna, lagi terkaya. Mana azamah ni sifat kebesaran, keagungan. Bila dia ada sifat kebesaran tu, dia tak perlukan orang lain. Dia berasa diri dia tu adalah tunggal. Sebab tu Abu Jahal tu, Allah sifatkan diri dia yang dalam surah Al-Alaq tu, bahawasanya manusia ni apabila dia berasa diri dia kaya, tak perlukan orang lain, dia dah kaya, dia angkuh, dia sombong, dia berasa besar, maka dia akan mula menunjukkan perkara-perkara yang buruk. Jadi azamah ni keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Dia sifat dalam hati tu, rasa besar. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Mana sifat kibriya itu lebih tinggi daripada sifat azamah. Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana nak datang kibriya ni, dia kena lalu azamah dulu. Kerana ia dimisalkan yang pertama dengan selendang. Mana selendang duduk atas kibriya ni. Dan yang kedua dengan kain yang dipakai. Yang kain yang dipakai di pinggang. Adalah makna hadis ini. Mana kain duduk bawah, kibriya duduk atas. Nak sempurnakan yang bawah, nak sempurnakan yang bawah, kena ada yang atas. Dan nak, apa orang panggil, nak sempurna yang atas, kena ada yang bawah. Mana kibriya ni, dia nak lalui kibriya ni dulu, mesti lalu azamah dulu. Dia berasa agung dulu. Kemudian bila dia dah berasa agung, baru mari timbul rasa sombong. Baik. Dan makna hadis yang ada kita baca tadi, bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Mana sifat kibriya dan sifat azamah itu khusus buat Allah. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa membesar dirinya, mana mengagungkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Ini riwayat Muslim. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri, iaitu daripada kesombongan. Nabi kata, tak dapat masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar biji sawi je sifat sombong. Wal'iyadzubillah. Maknanya dalam hati kita ni pernah lalu sombong tak? Saya rasa saya pun pernah lalu sombong. Ada satu hadis yang lain, sahabat tanya, apa itu sombong wahai Rasulullah? Batarul haq
wa ghamtun nas. Batarul haq ni, kebenaran kita tak mau terima. Wa ghamtun nas, mempelecehkan manusia. Itu sombong. Bila datang kebenaran, kita tak nak terima. Hak ni perit ni. Kebenaran ni dia boleh datang pada pihak lawan, tapi disebabkan musuh kan, dia buat betul pun kita pangkah, kita ban. Ini kata sombong. Disebabkan musuh, kata tengok muka dia tak boleh sebab musuh. Dia cakap benda betul pun kita pangkah, kita tak terima. Tu orang panggil sombong. Jadi kita ni kena fleksibel. Bukan disebabkan dia musuh, kebenaran terbit daripada pihak dia, kita tolak. Tapi kalau kawan, yang salah pun kita cuba iakan. Ni berat ni. Kawan ni kan? Ni berat ni. Kita nak cakap ni berat ni. Tapi walaupun pahit, kena telan juga. Macam ubat. Ubat tu kita tak suka, sedang kita sakit, kena makan juga. Buat macam mana? Baik. Dan seperti adalah membesar diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya, iaitu lawan bagi sifat membesarkan diri adalah merendah diri. Merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Ni tawadhu', bahasa Arab ni orang panggil tawadhu', merendah diri. Bukan merendah diri ni tuan-tuan sehingga orang pijak kepala kita. Dia bukan macam tu, iaitu dibiarkan, dibuli nama dia. Merendah diri ni, dia tak berasa dalam diri dia tu kelebihan. Kebenaran dia iakan, kebatilan dia kata batil, yang benar dia kata benar. Kemudian dia tak berasa segala yang ada pada diri dia tu milik dia. Tuan-tuan pernah dengar kisah Qarun? Qarun ni Allah sifatkan ataupun Allah ceritakan Qarun ni, kisah dia di dalam surah Al-Qasas, iaitu ayat 76, 77, 78. Allah sebut inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ni dia adalah sebahagian daripada kaum Musa. Dia hidup pada zaman Nabi Musa. Fabagha alaihim, dan dia melakukan kezaliman. Ini melakukan kezaliman. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan dia harta yang melimpah ruah. Kunuz ma inna mafatihahu latanu min bil usbati ulil quwah, yang mana harta dia, kunci dia tu perlu diangkat oleh orang yang kuat sahaja. Orang yang lemah tak boleh angkat. Mana orang-orang yang hebat-hebat, yang kuat-kuat sahaja boleh mengangkat kunci-kunci dia tu. Kemudian qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kaum dia kata, Qarun, janganlah bangga sangat. Bila dah kaya, dia mari sifat apa? Sifat sombong. Sifat sombong, sifat bangga. Maka kaum dia kata, jangan bangga sangat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang bangga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata apa lagi? Iaitu wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu ayat yang menceritakan kepada Nabi Muhammad, iaitu ayat 76, 77. Allah kata apa? Wabtaghi fima ataakallah. Wahai Muhammad, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, iaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat kerosakan. Mana Allah cerita kisah Qarun yang dia buat kerosakan di atas muka bumi, sombong.
Allah cerita pula ayat selepas tu berkenaan dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu carilah kebahagiaan hidup atas dunia ni sekadar kemampuan ataupun sekadar yang diperlukan saja. Bukan kita memiliki harta tu dicerca dah. Tapi harta yang diperlukan sahaja, sekadar keperluan kita hidup atas dunia ni, itu adalah yang baik. Kemudian Allah SWT perintahkan Nabi kita buat baik, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Kerana sifat Qarun ni, dia melakukan kerosakan disebabkan setelah mana dia menjadi kaya dan dia menjadi sombong. Maka Allah larang Nabi kita berbuat seperti itu. Kemudian Allah kata apa? Kisah tentang Qarun pula, sambung. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Tengok betapa sombongnya Qarun. Dia kata, aku dapat segala harta yang aku miliki ni adalah ala ilmin indi, di atas ilmu yang aku ada. Jadi ini kesombongan dia. Dia dapat harta yang banyak, dia kata dia pandai. Dia kata dia usaha kuat, dia berjaya, dia pandai, orang lain tak pandai. Ini rasa-rasa kita pun pernah alami benda ni. Saya rasa bukan tuan-tuan, saya pun pernah. Tak, kita pun pernah. Sebab sebagai manusia, benda ni biasa dilalui. Kalau kita tak buang, dia akan melekat dalam hati tu. Selama hari ni, yang boleh kita pakai rumah besar, kereta besar. Kalau agak-agak lah kita tanya, macam mana boleh dapat rumah besar ni? Itulah dulu aku belajar, pandai, kemudian kerja, naik pangkat, sekian. Dalam hati tu tersedik. Dia rasa dialah yang cari harta tu. Oh, berat. Ni cukup berat. Sebenarnya kita tak boleh rasa macam tu. Yang kita boleh ada ilmu ni, kita kena fikir Allah yang bagi. Semua tu kerja hati lah. Semua tu kerja hati. Saya tak nampak apa orang panggil, tak peduli pun apa orang nak kata pada zahir hati ni. Banyak je orang kata, nah saya sedekah, ikhlas. Boleh je cakap ikhlas, boleh. Tapi hati belum tentu. Mana kerja hati ni sangat berat. Boleh je kita cakap, saya kerja lama dah 20 tahun. Nah, saya kerja lama dah 20 tahun. Kemudian lepas pension baru buat rumah besar. Alhamdulillah berkat usaha kerja. Kan? Mulut cakap tak apa. Tapi hati jangan lekat. Hati lekat jadi Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan disebabkan aku ni berilmu. Hati ni kena jaga. Alhamdulillah, Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi, Allah. Itu nak bagi, lintahkan Allah yang bagi segenap perkara yang ada pada kita tu, senang? Susah. Sehingga kita makan tu pun kadang-kadang kita rasa kita yang pergi beli. Itu nak pelihara hati tu dia sangat berat. Macam mana? Dia perlu kepada latihan. Latihan dia mudah. Latihan dia mudah. Tiap apa yang dapat, hadirkan dalam hati. Alhamdulillah, Allah bagi. Tak payah cakap lah. Praktis hati. Latihan. Macam orang nak mahir matematik, dia kena buat latihan. Dia nak kena latih tubi tu. Dia nak kena hentam hati tu. Komando ni kalau dia nak boleh jadi pro udara, daratan, lautan, dia kena latih tubi macam mana? Kena sepak terajang-telanjang semua ada. Kita pun macam tu. Nak boleh hati ni siap apa yang datang dalam kehidupan kita ni, Allah, Allah, Allah. Hak tu dia kena latih tubi. Kena masa yang lama. Saya pun duk praktis. Saya tanya kepada, sebab saya ada ambil satu tarikat, itu namanya tarikat Chistiyah, dengan Tok Guru Haji Rozaini, dengan Syekh Jailani. Dia praktiskan dalam kehidupan ni, zikir dia mudah ya. Allah, 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 Allah. Tarik nafas Allah. Hembus nafas Allah.
Mana kita bawa kereta ni tak lekang hati kita ni dengan Allah, Allah, Allah. Pasal apa nak sebut Allah? Sebab nak hadirkan bila nikmat yang datang kepada kita tu, semua kita nak letak hati bahawasanya Allah yang bagi. Kalau kita tak buat macam tu, kita tak boleh. Jadi nak buat benda tu pun satu berat. Saya tanya, Tok Guru, saya ni kata ambil dah, dia beramal, tapi kadang-kadang tu kita ni lalai. Maka jawapan dia mudah. Biasa tu manusia, kena latihan. Latihan selalu buat Allah, 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 Allah dalam hati tu. Allah, Allah, Allah. Dalam hati orang tak tahu, orang tengok kita duduk macam biasa, tapi dalam zikir. Itu yang nak tu orang panggil tak mati hati. Tu hati tu dia sentiasa berjalan dengan zikrullah. Tu Allah kata wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, kamu akan berjaya. Macam mana? Tu sekenap kehidupan kita. Ni dah time kenyang je ingat Allah. Time apa? Time mula, time habis. Tengah-tengah ana yang punya. Dah. Sehingga kan berhubungan dengan isteri pun Nabi ajar kita apa? Apa doa, cikgu? Lupa. Dah, ni bukan, ni cerita yang betul. Nabi ajar kita, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nabi katakan dengan perkataan razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada kami dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rezekikan buat kami. Tu dengan hubungan tu rezeki. Sehingga cara tu pun kena ingat Allah. Masuk jamban pun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Masuk tandas pun ingat Tuhan. Keluar tandas Allah. Lupa dah. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Itu cerita benda dalam tandas tak apa elok lah. Tapi nak cerita, nak mengenangkan bahawa ingat pada Allah ni satu yang perlu. Pakai pakaian, doa pakai pakaian. Waktu pakai pakaian ingat Tuhan. Dah, sebab nikmat tu sentiasa kita pakai dah. Sebab kita guna, tak ingat pun Tuhan. Sebab tu time makan tu ingat Tuhan. Tengah kunyah tu, sedapnya Allah lagi. Kesedapnya bini aku masak. Tu latihan dia. Tengah makan pepak-pepak tu, kalau orang yang benar lah, hati dia hidup, Alhamdulillah ya Allah, sedapnya kau bagi rasa. Nikmat rasa, ada manis, ada pahit, ada masam. Ni kat lidah kita ni, kan, dekat tang kita ni ada. Depan rasa lain, belakang lain, kiri kanan semua ada. Sedap. Waktu telan tu rasa sedap. Waktu kenyang, nikmat. Kita dah waktu Bismillahirrahmanirrahim. Geleng kepala tu. Waktu habis, Alhamdulillah nyanda. Tu. Mana segala benda yang ada pada kita tuan-tuan, yang dapat pada kita, kena Alhamdulillah. Tak boleh kata ini datang daripada aku ni. Mana perasaan tu lah, hati kita. Cakap, orang boleh cakap secara majaz sahaja. Orang panggil secara majaz, itu tak diambil kira. Tapi yang ambil kira ni hati. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tak melihat pada tubuh badan kamu, ajsamikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi dia tengok hati kamu. Hati kamu kalau betul, baik, itu tempat tilik. Sebab tu orang yang berpakaian nampak macam warak, kita tak boleh nak agungkan dia secara berlebih-lebihan. Tak boleh, syarak tak bagi. Nah, jangan tuan-tuan angkat saya pula kan. Nampak pakai serban, pakai ridak, sanjung untuk guru. Jangan. Tak diperlukan pun macam tu. Tak boleh pun.
Dan bila kita nampak ahli maksiat pun tak boleh kita cerca. Ini ahli neraka ni, masuk kubur ni kena seksa ni, 7 petala langit kena hempuk, terbenam. Tak boleh. Dia bersederhana. Tempat tilik kita bersederhana. Luaran tuan-tuan nampak macam orang soleh, dalaman tuan-tuan tak tahu. Yang kita nampak kadang macam ahli maksiat, tapi dalaman dia tuan-tuan tahu? Tak tahu. Benda itu tertutup. So kita sendiri yang tahu, kita islahkan diri kita. Ini kefarduan kita untuk membetulkan hati kita. Setiap orang adalah fardu untuk membetulkan diri dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni min man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktharu jam'a wa la yas'alu an dhunubihim al-mujrimun. Mana Allah kata pula, sungguhnya tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang yang sebelum Qarun ni, yang mana orang sebelum Qarun ni lebih kuat daripada dia dan lebih banyak pengikut dia. Tidakkah dia mengetahui? Mana kita kalau rasa kita ni hebat, kerajaan Fir'aun lagi hebat daripada kita. Kalau kita rasa megah, ada orang lagi megah daripada kita. Tu kaum-kaum yang sebelum. Tapi binasa juga, hancur juga. Okey, selesai. Kemudian akhirnya Qarun apa? Fakhasafnahu wa bidarihil ard. Kami terbenamkan dia dan harta-harta dia, rumah dia semua kami terbenamkan dalam bumi. Sebab kesombongan. Mana pengakhiran tuan-tuan, orang yang sombong ni kemuncak dia memang akan jatuh. Dalam kehidupan kita pun, kita dah tengok berapa banyak orang yang sombong, angkuh tu telah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nampak tak dengan mata kepala? Nampak ke tak? Nampak ke tak? Kalau nampak, kalau boleh perasan, alhamdulillah. Betapa dulunya sombong, angkuh dengan pelbagai yang ada pada diri dia, akhirnya Allah jatuhkan dia, hinakan dia. Lihat banyak depan mata kepala kita. Ambil pelajaran lah, ambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Kemudian dan sabda dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Illa rafa'allah. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Maknanya seorang tu apabila dia memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan naikkan lagi kemuliaan dirinya. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Mana seorang ni apabila dia merendah diri, tawaduk, maka Allah akan naikkan lagi dia punya kemuliaan diri dia, keagungan dia. Allah sendiri yang akan angkat. Tak perlu dia berusaha nak merayu ataupun nak meraih hati-hati manusia supaya dia diangkat. Tak perlu. Manusia sendiri akan berasa sayang kepada diri dia, sebab dia merendah diri. Tapi orang sombong mana orang suka? Kan? Tapi orang baik pun bukan semua orang suka. Kan? Tara ebek liu yang buat baik itu pun orang maki hamun sebakul je. Tu tak payah kira lah. Yang maki hamun tu, dia tak payah kira. Tapi kalau kita tengok peratus yang menyayangi beliau, ramai lagi berbanding yang mengecam. Ya dia manusia. Kalau dia buat salah sikit-sikit tu, pejam mata lah. Manusia, bukannya semua sempurna. Kalau tersalah cakap, itu biasa. Kan? Jangan diambil serius sangat. Yang ni gajah depan mata, tak nak buat-buat, tak nampak. Semut ujung kampung dia pergi mencari-cari pakai teropong lagi. Itu
Satu perkara yang tak baik. Jadi kalau manusia buat salah tu biasa. Jadi maafkan. Mana bila manusia buat kesalahan, kita maafkan, Allah akan naikkan kemuliaan diri kita. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal libasa tawaddu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Artinya barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri. Kerana merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika kuasa ia atasnya, atas memakai pakaian yang mahal-mahal, yang elok-elok, niscaya menyeru akan dia oleh Allah Taala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Hingga memberi pilih ia, ya Allah, daripada barang mana segala hullah iman menghendaki ia memakai, ia akan dia. Mana Allah akan beri pilihan. Pakaian iman yang manakah yang dia nak pakai pada hari kiamat? Allah bagi pilihan di hadapan khalayak ramai. Baik, dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk, mana di depan khalayak ramai pada hari akhirat nanti, bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Mana Allah puji hamba ni. Ni tengok, hamba aku hidup atas dunia, dia tidak sombong, dia merendah diri, punyai harta yang banyak, tapi pakaiannya tak seperti macam orang kaya yang lain. Baru kaya sedikit, bermegah-megah dengan pakaian yang hebat-hebat, megah-megah, angkuh. Tak, dia ada duit, kemudian dia berpakaian-pakaian yang biasa, tawaduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah hamba aku. Allah puji, memuliakan dia, siap bagi pilih lagi nak pakai pilihan pakaian-pakaian yang mana. Bukanlah kata kita tak boleh pakai pakaian yang mahal, tapi kebiasaannya bila kita pakai yang mahal, hati itu nak jaga tu payah. Kan? Kan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, saya ni pernah pinjam kereta Honda orang kan. Pernah dengar kan? Pernah kan? Biasa saya cerita benda tu kepada ayah-ayah. Baru pinjam kereta Honda Civic. Honda Civic pinjam. Berasa dalam hati tu, kawan tegur, "Ustaz, berhenti." Keluar-keluar tu dia tegur, "Oh, kereta mahal." Oh, dalam hati, sedap kereta mahal. Dalam hati tu, tak cakap, dalam hati. Ini cerita bagi pengajaran pada tuan-tuan. Baru pinjam, berasa belum hak kita sendiri. Tu naik kereta baru Honda lah ni, dah 5 tahun lepas, rasa Honda tu pun dah tak ada pandang dah, dia pandang Serena pula. Dah tak ada, gurau je gurau. Gurau Cikgu jangan marah, saya gurau je. Maknanya dalam hati tu baru pakai kereta Honda Civic. Honda Civic pun tak adalah mahal mana pun, tapi perasaan dalam hati tu, kawan tegur panggil, "Oh Ustaz, kereta mahal no." Pakai pula baju kemeja masuk dalam, pakai kasut kilat. Nampak habis riak tu orang panggil. Belum lagi kalau saya ni jadi pengarah, saya tak tahu macam mana. Ustaz, tak tahu. Alhamdulillah tak jadi pengarah. Jadi pengarah di rumah je. Pengarah anak-anak ngaji. Pengarah juga kan. Tapi tak jadi pengarah yang besar-besar. Alhamdulillah. Tu nak cerita. Apa orang panggil, baru dapat pinjam baru. Dah rasa hati sombong. Astaghfirullahaladzim. Baik. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk itu bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Dan makna hullah, iaitu
dua helai kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Hullah ni pakaian yang ada pada atas, pakaian baju, dan juga kain yang di bawah ni. Dan hanya senya adalah membesarkan diri itu sangat berdosanya hingga tiada masuk syurga mereka yang di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sombong, kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Mana kenapa orang yang masuk dalam neraka disebabkan dia sombong ni, dia masukkan dalam neraka? Kenapa? Sebab di dalam sifat sombong ni ada 3 kekejian. Pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar, iaitu mengingkarkan kebenaran dan menghinakan manusia. Sabda Nabi SAW, al-kibru man batara al-haqqa wa ghamata an-nas. Artinya, bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar, iaitu kebenaran, dan mengingkarkan ia akan kebenaran, dan menghinakan ia akan manusia. Yang ni kecelaan apabila ada sifat sombong. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Mana apabila ada sifat sombong, sifat-sifat yang baik itu nak datang macam mana? Sifat murah hati, sifat rendah diri, tak ada lah. Bila dah ada sombong, lawan dia merendah diri, tak ada. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Maknanya, orang yang sombong ni, dia takkan dalam hati dia tu berasa nak kebaikan bagi orang lain seperti mana dia nak kebaikan bagi diri dia. Yang ni siapa yang bos-bos ni kena ambil faham. Jangan terlampau ingka sangat. Nah, bos ni pun kadang-kadang dia ada sifat ingka dia. Dia rasa dia ni bos, dia rasa dia boleh buat apa saja dengan anak buah dia. Yang ni berlaku. Kan, banyak berlaku. Kadang-kadang kita pun ada menjadi ketua di dalam sesuatu perkara. Jadi kita perlu mendengar seruan ataupun suara orang yang bawah pada kita. Nabi SAW, dia tak pernah menjadi sombong di dalam satu perkara yang dia urus. Dan Rasulullah dalam Al-Quran, Allah kata, wa amruhum syura. Urusan Nabi dan para sahabat ni mesti mesyuarat. Dalam mesyuarat tu tidak ada orang panggil bos ini yang tetapkan segala-galanya. Mesyuarat, berbincang, berjumuk kira orang panggil. Maka ada sebahagian bos ni, kalau dia mesyuarat, ikut kepala dia saja. Baik tak mesyuarat. Kalau nak macam tu kan, jangan kira diri dia sendiri, perlu dengar suara yang lain. Baik. Dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki, dan berlemah lembut pada memberi nasihat, dan meninggalkan riak. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Mana segala kecelaan ni, orang yang sombong pasti ada pada dia. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia akan dia. Mana tidak ada perbuatan kebaikan melainkan orang sombong ni mesti akan tinggalkan perbuatan baik itu. Tak ada langsung sifat baik pada diri dia. Yang ni bahalnya orang yang sifat sombong. Baik, saya baca habis ni. Saya baca je sampai habis sebab masa kita ada 5 minit lagi sebelum 8.30. Saya ambil masa tuan-tuan 5 minit je lagi untuk baca habiskan bab ni. Jadi tuan-tuan ambil faham. Kalau nak syarah panjang lagi, tapi saya nak selesaikan bab ni supaya kita boleh masuk bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Bab 9 bulan depan insya-Allah, tahun depan. Ujub. Tahun depan kita mengaji ujub. Baik, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri. Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya.
Orang yang sombong ni tuan-tuan kena tahu hakikat diri dia. Dan bahawasanya permulaannya air mani. Air mani yang binasa kemeruh. Dan kesudahannya bangkai yang keji. Mula-mula air mani. Akhirnya apa? Bangkai. Tuan-tuan, kalau tak ditanam manusia ni, bau dia lebih teruk pada anjing dan babi. Bau manusia ni, kalau tak ditanam, lagi teruk pada bau bangkai anjing dan babi. Teruk sangat. Kena tahu. Dia sombong-sombong tu kena tahu hakikat diri dia. Ni, aku ni air mani je. Kesudahannya, bangkai. Dan ia pada antara demikian itu, antara air mani dengan bangkai tu, sebelum dia jadi bangkai, selepas daripada air mani tu, menanggung akan tahi. Ni kita semua ni tanggung tahi belakang. Rasa sombong kan, tu dalam perut tu penuh tahi. Kan? Tu dia suruh kita ambil tahu supaya kita ni jangan ada sifat sombong. Dan bahawasanya asal dirinya tu ketiadaan. Kemudian dijadikan akan asalnya tu Adam daripada tanah. Kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani. Kemudian daripada Nabi Adam tu dihidupkan anak pinaknya melalui air mani. Kemudian daripada darah. Kemudian daripada seketul daging. Dan tiada ada baginya pendengar dan tiada pengetahuan dan tiada penglihat dan tiada hidup dan tiada kekuatan. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Kemudian Allah beransur-ansur bagi pendengaran, penglihatan, pengetahuan, kehidupan kepada kita, kekuatan. Allah sebut waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Siapa yang kami panjangkan umur, kami akan kembalikan dia kepada kejadian awal dia dulu. Seperti budak-budak. Kalau mati pada umur 60 lebih sihat, tak apa lagi. Kan? Ni kita tak tahu. Jangan-jangan nyanyuk. Nyanyuk. Habis. Dulu waktu dia muda gedebel. Orang tengok, oh gedebel. Mari dah umur 70 nyanyuk. Allah tarik fikiran dia. Udah jalan dekat dua bogey. Malu. Jangan dia sombong. Boleh berlaku benda tu. Dah, mula hebat. Semua harta dunia semua ada pada dia. Tengok jadi nyanyuk, wala'iyadzubillah. Baik. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Maknanya kita ni tak mampu untuk lawan penyakit. Ni coronavirus, semua pakat takut. Kan? Siapa berani kata dia boleh tolak coronavirus? Tak ada. Terkadang sakit ia dengan tergagah sendiri. Orang panggil, dia tak nak pun sakit juga. Dan lapar ia dengan tergagah. Dia tak nak lapar pun lapar. Dan dahaga dengan tergagah. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil akan dia. Dia nak tahu satu tapi tak tahu. Nak sombong apa? Nak. Baik, menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab. Lepas mati ada hisab. Maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripada dia. Sebab anjing babi tak masuk neraka. Nanti bila hisab tuan-tuan, kan, bila hisab, anjing dan babi ni semua dia akan dihisab juga. Sehingga Rasulullah kata, hidup di dunia ni, kambing yang ada tanduk tu hidup di dunia ni, dia tanduk kawan dia. Dah, yang tak ada tanduk tu, akhirat nanti yang tak ada tanduk tu tumbuh tanduk. Dia tanduk balik. Tu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu selesai, semua binatang jadi tanah. Tak ada masuk neraka. Manusia yang hidup atas dunia ni sombong, zalim orang atas dunia, akhirat yang dizalimi itu akan tuntut kepada orang yang menzalimi dia. Akhirnya ke neraka. Sebab tu pengarang kata
Kalau dia masuk neraka, orang yang sombong ni, anjing dan babi lebih mulia pada dia. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya? Sebab apa nak besar diri tanya? Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Keras ni. Kalau nak cakap kerasnya, jangan nak sombong sangat pun. Hang basuh berak pun guna tangan sendiri, tak ada orang pergi cuci lah. Kan? Nak sombong apa? Kaya-kaya pun dia tonyoh dengan tangan dia sendiri. Tak ada orang gaji dia tolong basuh. Ada suruh orang gaji tolong basuh. Melainkan dia berpenyakit terlantar. Tak boleh nak orang nak urus, dia nak urus diri sendiri. Jadi jangan duk sombong, kata pengarang. Dan menanggung ia akan dia selama-lama. Mana dia menanggung taib sampai mati. Hebat cara mana pun tak ada lah. Wallahu a'lam. Mana pengarang dia nak cerita kepada kita tentang betapa bahananya orang sombong ni. Tak payah nak sombong. Kita tak payah nak sombong dengan siapa-siapa pun. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW dia kata apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kamu kepada manusia yang ada atas muka bumi ni. Berkasih sayang. Nak ada sifat kasih sayang ni, kesombongan kena tunduk. Kena tundukkan kesombongan kita tu, baru kita boleh ada sifat kasih sayang dengan manusia. Bila kita ada sifat kasih sayang dengan manusia semua, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan sayang kepada kita. Kalau ada sifat kasih sayang. Jadi insya-Allah pada malam ni setakat itu, wallahu alam. Semoga Allah memberikan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah tahun depan kita akan sambung pula, iaitu bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Dia ada 10 bab. Berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah ada 10. Kemudian nanti dia akan cerita sifat-sifat yang baik pula. InsyaAllah kita akan cuba habiskan kitab ni. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أمورنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.